Lebih perincian tentang bagaimana kiranya jurusan kejuruteraan kimia ini boleh membantu lebih banyak dari segi penjanaan ekonomi. Bersama kami pagi ini saya rasa sangat teruja dengan kehadiran dua Iron Lady di studio pagi ini. Terima kasih kerana hadir Profesor Madya Dr. Azila Abdul Aziz. Beliau merupakan Ketua Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Persekitaran Malaysia Japan International Institute of Technology, Universiti Tok Malaysia UTM, dan juga teknologis Dr. Mariam Firdaus Maknurdin yang merupakan pensyarah kanan penyelidik Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Persekitaran Malaysia Japan International Institute of Technology UTM Kuala Lumpur. Mungkin ramai yang tertanya-tanya ya, Prof, Doktor, kenapa kita ada Halia di atas meja ini? Tapi ini kita akan bincangkan sebentar lagi. Peluang yang kita dapat lihat, dan UTM merupakan antara nama yang paling signifikan untuk kemajuan sains teknologi di Malaysia dari segi peringkat IPT dan kehadapan. Tapi kalau kita bincangkan secara spesifik dari segi kejuruteraan kimia ini, apa yang Prof Dr. boleh kongsikan kepada para penonton tentang apa yang dibawakan untuk segmen kali ini? Okey, sebelum itu saya nak ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih atas jemputan kami ke pagi ini. Kami amat berbesar hati untuk berada di sini sebab kebetulan pula minggu ini adalah minggu sambutan 50 tahun UTM. Jadi kami sangat-sangat berbesar hatilah untuk berada di sini ya. Okey, so sedikit sebanyak yang akan saya ceritakan tentang kejuruteraan proses kimia ya yang ditawarkan di fakulti kami. Namanya agak berbeza daripada kejuruteraan kimia yang biasa didengar, tetapi pada asasnya dia punya kandungannya adalah sama dan setara dengan program kejuruteraan kimia lain yang ditawarkan di institusi-institusi lain di Malaysia. Okey. Tetapi ada sedikit keunikan lah kepada program kami sebab kami adalah di Malaysia Japan Institute of Technology. Dah ada nama Jepun dekat situ. So maksudnya keunikan kami adalah kami membawa Japanese style education. Ada sedikit gaya Jepun dekat situ tetapi masih mengadunkannya dengan keunikan Malaysia. Satu adunan yang kami rasakan sangat bersesuaian dengan tema-tema ketimuran lah. Okey. Kelebihan kami, keunikan kami ialah di jabatan kami, di fakulti kami ada pengajar tenaga pengajar daripada Jepun. Okay. Selain daripada itu kami juga mengamalkan pelbagai konsep dari Jepun seperti Ningen Ryoku. Yang ini adalah art of humanity, maknanya kemanusiaan. Ada konsep-konsep kemanusiaan dalam engineering itu sendiri, tapi berdasarkan budaya Jepun itulah. Dan juga konsep seperti senpai kohai, yang itu sebenarnya adalah hanya mentor-mentee. Tapi lainlah sikit ya mentor-mentee-nya sebab kita bawa budaya Jepun. Jadi dia ada dalam sesuatu, biasanya konsep senpai kohai ini dimasukkan dalam Aikoza. Aikoza itu adalah kumpulan pendidikan saja. Tapi lebih berstruktur. Di dalam kumpulan pendidikan itu ada pensyarah yang berpengalaman, pensyarah muda, ada juga pelajar pasca siswazah dan juga pelajar siswazah. Dengan asimilasi nilai-nilai baik yang diambil dari beberapa aspek ini dan juga dengan kesungguhan yang telah pun komitmen diberikan, kejayaan juga pasti menjadi sebahagian daripada perjalanan portfolio fakulti ini. Doktor, bagaimana pula dengan bagaimana ini boleh diaplikasikan dengan pencapaian yang boleh dikongsikan baru-baru ini? Okey, saya merupakan pensyarah yang diberi tanggungjawab di Malaysia Japan International Institute of Technology, UTM Kuala Lumpur. Jadi peranan pensyarah ini sebagaimana yang kita tahu bukan hanya mengajar, tapi kita juga menjalankan penyelidikan di universiti sebab kita mempunyai fasiliti yang agak lengkap untuk melakukan kajian-kajian tertentu. Jadi di sini saya membawakan produk yang kita hasilkan melalui kajian yang kita jalankan di dalam makmal. Sebab itu kalau kita nampak di sini ada halia di atas meja, apa manfaatnya halia yang terdapat di atas meja ini? Kalau sekali kita tengok, ia merupakan produk yang sama. Okey, halia yang sama. Kalau saya boleh bawa, saya boleh tunjukkan di
sini. Ada dua tu, Doktor. Ada satu dua yang sebenarnya. muda, satu yang macam dah berusia sikit. Ya, Leah kata ini adalah satu yang muda dan satu yang tua sikit. Okey. Sebenarnya ini merupakan dua jenis halia yang berbeza. Satu adalah lempoyang, juga dikenali sebagai halia liar. Okey. Okey, dan ini adalah halia yang kita gunakan untuk masak. Okey, melalui kajian yang kita jalankan di universiti, dua ini mempunyai manfaat yang berbeza. Okey, untuk halia liar ini, melalui kajian kita dapati bahawa ia mempunyai kesan anti penuaan dan juga pencerahan secara semula jadi. Manakala untuk ini halia yang kita gunakan untuk masak, dia banyak lagi manfaat, antaranya adalah anti kanser. Ya. Jadi itu yang kita ingin membawakan melalui kajian yang kita jalankan khususnya di UTM, bagaimana kita boleh membawa manfaat khususnya herba tempatan kita yang sebenarnya memang mengandungi kandungan ataupun khasiat tersendiri. Produk tu telah pun disiapkan? Ya, produk telah disiapkan. Okey, kita membawa produk halia. Juga senang untuk diingat, halia natural skincare. Okey, jadi memang kita melalui kajian makmal kita dapati bahawa ia memang mempunyai anti penuaan, kesan anti penuaan dan juga pemutihan, pencerahan. Tetapi apabila dimasukkan ke dalam produk akhir, adakah ia berfungsi seperti mana yang kita jumpa dalam makmal? Itu menjadi persoalannya. Membawa saya kepada satu lagi persoalan, mungkin Prof Madia, Doktor boleh berikan sedikit pencerahan kepada para penonton. Sering kita lihatkan kalau ada iklan tentang penjagaan kulit, produk penjagaan kulit, bagaimana juga diselitkan betapa pentingnya keselamatan produk tersebut. Bagaimana Prof Madia lihat ini juga boleh diberikan lagi pendekatan kepada warga masyarakat, dan bagaimana kejuruteraan kimia membantu dalam aspek ini? Okey, kejuruteraan kimia. Saya rasa saya boleh kena mula dengan definisi kejuruteraan kimia itu sendiri. Okey, kejuruteraan kimia ni sebenarnya sebagai definisi dia adalah gabungan prinsip-prinsip seperti kimia, of course kimia lah, physics, biologi dan juga kejuruteraan untuk digabungkan untuk penghasilan produk yang berguna kepada masyarakat. Seperti mana produk skincare yang dihasilkan oleh Dr. Mariam sendiri. Jadi semasa dalam proses kita untuk penghasilan produk tu, kita dan secara ringkas ni kejuruteraan kimia ni melibatkan pertukaran bahan mentah kepada produk harian yang diguna pakai. Yang dekat rumah pun ada. Sebenarnya. Seperti makanan. Sebenarnya produk akhir daripada kejuruteraan kimia itu sendiri adalah makanan, produk kesihatan, perubatan, tenaga dan juga lain-lain lah. Okay. Jadi semasa mengambil kira pembuatan produk ni, kejuruteraan kimia menitik beratkan keberkesanan dan kesihatan. Jadi keselamatan pengguna, keselamatan penyedia produk, itu semua diambil kira, di samping mengambil kira alam sekitar. Jadi itu semua terangkum dalam satu kejuruteraan kimia lah, di mana boleh digunakan untuk membantu usahawan lah. Dr. Mariam mungkin boleh tambah dari apa yang Prof sebutkan. Merujuk kepada apa yang Prof kongsikan sebentar tadi, sebenarnya saya ni mengaplikasikan apa pengetahuan kejuruteraan kimia saya di dalam produk saya. Jadi kalau kita tahu kejuruteraan kimia ini sebenarnya merangkumi proses reka bentuk, pemprosesan untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Jadi maksud berkualiti itu adalah selamat digunakan dan kita mendapat persediaan tertentulah untuk menghasilkan produk. Jadi untuk produk kami ini yang kita keluarkan di MGIIT UTMKL ini, memang kita telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang pertamalah. Yang kedua, kita melakukan analisis makmal yang kita pastikan bahawa bahan-bahan kimia yang berbahaya tidak ada di dalam produk kita. Okey, antara bahan kimia yang berbahaya termasuklah merkuri. Merkuri ni kita tahu dia memang mempunyai kesan untuk memutihkan kulit. Tapi melalui herba yang kita ketengahkan ini, dia sebenarnya telah mempunyai sifat naturalnya yang boleh berfungsi untuk mencerahkan
kulit. Jadi kenapa kita perlu gunakan merkuri? Kerana kita tahu merkuri itu memang akan memberi kesan yang membahayakan kesihatan kita. Antaranya merosakkan buah pinggang, cause cancer kan. Jadi kanser ia racun. Ya, racun kan. Jadi kenapa nak guna racun untuk mencantikkan kulit wajah, sedangkan bahan-bahan alami memang sudah tersedia di Malaysia ini sebenarnya. Mungkin Dr. dan juga Prof. Madya dapat, selain daripada melakukan kajian di makmal, juga kajian secara pasaran, sekarang ini lebih banyak kepekaan tentang bagaimana masyarakat mahukan sesuatu yang lebih selamat. Kalau datang dari makmal, it came from a lab. Jadi dari makmal ia lebih memberikan sedikit jaminan keselamatan kepada produk tersebut. Adakah Prof. Madya lihat ini merupakan satu lagi yang boleh diutarakan oleh pihak UTM? Ya, kami memang terdapat banyak penyelidikan yang di UTM, di keseluruhan UTM lah, tidak termasuk di fakulti kami sahajalah. Tetapi bila sekiranya kajian itu dilakukan di makmal, memang kita ambil kira keselamatan pengguna. Memang kami akan lakukan pelbagai analisis yang berkaitan untuk memastikan bahawa tiada kesan-kesan buruk untuk pelbagai produk lah, bagi pelbagai produk, tidak termasuk kepada skincare saja, ke semua produk-produk yang dihasilkan tu kita memang ambil kira keselamatan. Keselamatan dia termasuk kepada dua, keselamatan pengguna dan juga keselamatan pengendali produk tersebut, yang menghasilkan, pekerja yang menghasilkan produk. Sebab kita tak boleh tertakluk kepada pengguna sahaja. Mesti keselamatan tu untuk semua. Macam itulah lebih kuranglah dari segi keselamatan. Memang kajian, memang kita akan, dan kajian tu kebanyakan kajian yang dilakukan tu adalah tertakluk kepada kajian telah dianjurkan oleh badan-badan tertentu. Mungkin saya boleh tambah sikit apa yang Profesor Madya Azila kongsikan sebentar tadi. Sebenarnya di UTM, kita para akademia ini diberi peluang untuk mendaftarkan syarikat sendiri. Dan saya telah mendaftarkan syarikat saya sebagai syarikat hiliran UTM. Bukan saya sahaja, tapi lebih 50 syarikat yang telah didaftarkan di dalam UTM dengan diiktiraf sebagai syarikat hiliran oleh UTM sendiri. Jadi ia merupakan satu platform lah kepada kita, mungkin kita boleh katakan usahawan akademia yang ingin berkongsi manfaat penyelidikan kita dan boleh dikomersialkan terus dengan mendedahkan sebenarnya apa kebaikan penyelidikan yang kita jalankan di universiti. Sering juga bila kita sebut tentang inovasi dan juga bagaimana untuk mengkomersialkan satu produk itu, bila dah berjaya di makmal, di lab, akan sangkut selepas itu dari usaha pengkomersialan. Bagaimana ini diambil, situasi ini diambil oleh pihak fakulti sendiri, dan untuk mengatasi, untuk memastikan bagaimana ia boleh menyumbang kepada domestik ekonomi dan juga kepada pendapatan negara secara keseluruhannya. Okey. Kalau dari segi fakulti itu sendiri memang kami galakkanlah. Tapi saya rasa saya boleh bawa kepada UTM sendirilah kan. Okey, di UTM kami ada beberapa di jabatan di punya umbrella-nya adalah Jabatan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Okey. So daripada situ di bawahnya terdapat beberapa unit lah yang membantu penyelidik untuk mengkomersialkan produk mereka. Contohnya ICC. ICC itu memang dikhaskan innovation, saya lupalah kan, tapi Pusat Pengkomersialan Inovasi. Pusat Pengkomersialan Inovasi. So memang UTM sangat bergerak rapatlah dengan penyelidik untuk memastikan bahawa sekiranya ada produk yang boleh dihasilkan, boleh dikomersialkan, mereka akan bantu all the way. Dan juga para usahawan di luar sana pun boleh datang ke ICC, datang berjumpa dengan pejabat di NCPI. Sekiranya mereka berminat untuk membangunkan produk, jadi mereka boleh membawa, mengarahkan usahawan ini kepada penyelidik mana, unit mana, semua itu dalam ekosistem UTM itu sendiri. Doktor, apakah bila usahawan mendengar pelawaan tadi, mungkin ada juga yang gusar tentang adakah ianya mahal? Sebab kita tahu R&D memang mahal ataupun memakan kos. Jadi bagaimana ini boleh tidak menjadi masalah kepada para usahawan?
Dan bagaimana jalan tengah boleh ditemui untuk memastikan mereka juga dapat memajukan produk mereka, dan juga dari segi kajian portfolio kajian, UTM juga mendapat simbiosis daripada usahawan. Okey, untuk pengetahuan penonton, sebenarnya saya sebagai penyelidik telah terlibat secara agak mengambil masa lah, macam Leha katakan tadi kan, kita bila melibatkan penyelidikan ni memang mengambil masa. Jadi untuk menghasilkan dan wang. Jadi saya akan kongsikan macam mana kita atasi perkara tersebut, yang mana sepanjang tempoh pengkomersilan saya, iaitu saya mula mengkomersilkan produk saya pada tahun 2019. Tapi sebenarnya penyelidikan telah berjalan lama. Sebelum tu lagi, 2014 saya mula melibatkan diri secara aktif di dalam UTM. Sebelum tu saya dah dengan universiti lain untuk explore berkenaan penyelidikan yang dijalankan terhadap agro-based produk inilah. Sebab kita tahu agro-based produk di Malaysia ini memang terkenal dengan dia punya khasiat yang tersendiri. Jadi kenapa kita perlu ambil khasiat agro daripada negara luar, sedangkan kita sendiri mempunyai khasiat yang tersendiri. Jadi itu yang saya ketengahkan di bawah UTM, dan sepanjang proses pengkomersilan saya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah tampil untuk membantu kita dengan memberi geran-geran komersil. Antara yang saya terima adalah Cradle. Dari Cradle. Jadi dia melihat bahawa potensi produk ini ada boleh diketengahkan, dan ia memberi peluang kepada saya apabila mendapat geran daripada Cradle itu, dia menyelesaikan masalah kewangan tersebut. Jadi saya berupaya membawa produk saya dengan menyertai Expo Dubai baru ni, 2020, dan apabila kita bawa produk ke peringkat antarabangsa, maka kita eksposkan produk kita hingga ke peringkat antarabangsa. Dan barunya saya terima daripada negara French datang ke Malaysia menghubungi kita sendiri untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan produk halia ini. Biasa kita cari produk Perancis datang ke sini. Sedikit kesimpulan Prof. Madia boleh berikan kepada para penonton, mereka yang terlibat dalam bidang ini, pemain industri, mereka yang akan menjadi siswaza, dalam seminit berbagi ini, apa yang Prof boleh rangkumkan kepada mereka? Okey, saya rasa yang paling saya nak tonjolkan adalah memasyarakatkan universiti. Sebab sekarang kadang-kadang masyarakat luar sana nampak universiti terlalu jauh. Ada jurang di antara universiti dengan masyarakat. So tujuan kita cuba tampilkan bahawa universiti itu ada much more to university, lebih memasyarakatkan ilmu, kajian, penyelidikan yang kami jalankan dan inovasi yang kami jalankan tu boleh digunakan untuk membangunkan tenaga kerja dan juga untuk membantu industri-industri, pemain-pemain industri di Malaysia. Jadi maknanya universiti itu bukan di universiti sahaja, tapi boleh dibawa kepada masyarakat dan ada sinergi di antara masyarakat dan universiti. Terima kasih Prof. Madia, terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. halia.com.my untuk anda juga telusurilah waktu tersebut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya produk ini yang melalui proses penyelidikan yang kalau boleh kita gunakan tema top notch yang teratas sekali, dan bagaimana ia memberikan suatu pengharapan kepada pengukuhan ekonomi domestik. Terima kasih sekali lagi kerana berkongsi sesuatu yang sangat berharga dengan kami.